Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid. Okey, kita akan sambung faktor kadar tindak balas yang seterusnya, iaitu faktor yang ketiga, iaitu kepekatan larutan. Sebelum ni kita dah cover untuk dua faktor, iaitu saiz bahan dan juga suhu. Okey, so untuk hari ni kita akan sambung faktor yang ketiga, kepekatan larutan. Okey, so kita tengok dulu macam biasa kita akan diberi situasi. Okay, eksperimen 1, eksperimen 2, depends lah. Kadang-kadang dibagi 3 eksperimen. Dan awak kena mahirlah menganalisis faktor apa yang terlibat. Okey, untuk eksperimen 1 ni diberi kepekatan 1.0, manakala eksperimen 2 0.001. So daripada value tersebut kita nampak eksperimen 1 mempunyai larutan yang lebih pekat. Okey, manakala eksperimen 2 larutannya lebih cair lah. Dekat sini kita akan lihat dari segi kepekatan asid. Kerana larutan yang biasa digunakan adalah asid. Okey, dalam kadar tindak balas kita akan tindak balaskan dengan asid. Okey. So, bawah ni adalah contoh tindak balas yang melibatkan kepekatan larutan. Okey, di antara natrium tiosulfat dan asid sulfurik. Okey, yang ni cikgu abaikan dululah. Kita terus kepada hubung kait dia. Macam biasa, setiap faktor ada hubung kait yang berbeza. Okey, untuk eksperimen 1 diberi kepekatan 0.4, manakala eksperimen 2 0.2. Yang mana kita tengok dalam eksperimen 1 kepekatan asid lebih tinggi berbanding eksperimen 2. Okey, jadi apa berlaku kalau kepekatan larutan lebih tinggi? Kalau kepekatan larutan lebih tinggi, bilangan zarah per unit isi padu. Okey, kalau kita gunakan asid, maksudnya bilangan ion hidrogen per isi padu itu akan lebih tinggi. Itu untuk larutan pekat lah. Okey, kalau larutan dia kurang pekat, macam kes ni 0.2, maksudnya bilangan zarah ataupun bilangan ion hidrogen per unit isi padu. Okey, kalau asid, kita akan spesifikkan zarah itu adalah ion hidrogen. Okey, kalau kepekatan larutannya rendah bermaksud bilangan ion hidrogen per unit isi padu itu lebih rendah. Okey, so untuk larutan yang lebih tinggi, kepekatan kadar tindak balas lebih tinggi. Kalau eksperimen yang larutannya berkepekatan rendah, kadar tindak balas dia akan jadi lebih rendah. Okey. Alright. Contoh. Okay, eksperimen 1. Kedua-duanya menggunakan serbuk zinc. Okey, serbuk zinc. Kedua-duanya menggunakan asid sulfurik. Tetapi eksperimen 1, asid sulfuriknya 0.2 mol per dm padu, manakala eksperimen 2 0.4. Okey, isi padu ni kita highlight juga untuk membantu kita menentukan ketinggian graf nanti dalam pengiraan. Okey, so antara eksperimen 1 dan eksperimen 2, jika kita tengok kat sini, eksperimen 2 kepekatan asid sulfurik lebih tinggi. Jadi kita boleh simpulkan kat sini, eksperimen 1 kadar tindak balasnya rendah, eksperimen 2 kadar tindak balasnya lebih tinggi. Jadi kita bandingkan menggunakan ayat, kadar tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1 kerana kepekatan asid sulfurik dalam eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Okey, nampak ya dia gunakan perkataan lebih. Kerana ini adalah perbandingan. Okey, bilangan ion hidrogen per unit isi padu
bertambah. Ini kita rujuk kepada eksperimen 2 lah. Okey, berdasarkan ayat sebelum. Okey? Ataupun awak nak buat bilangan ion hidrogen per unit isi padu eksperimen 1. Eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Tak ada masalah. Okey, lagi bagus. Okey, macam mana kita nak lakar graf? Okey, so ikut guideline yang sebelum ni, eksperimen mana yang lebih tinggi kadar tindak balasnya akan mempunyai lengkung yang lebih cerun. So, sepatutnya eksperimen 2 mempunyai lengkung graf yang lebih cerun. Okay, so kita nampak ya dekat situ lengkung graf eksperimen 2 lebih cerun daripada lengkung graf eksperimen 1. Okey, kemudian ketinggian graf macam mana kita nak tentukan? Kita kena kira bilangan mol. Okey, tulis dulu persamaan zinc bertindak balas dengan asid sulfurik. Dia akan menghasilkan zinc sulfat dan gas hidrogen. So, gas yang terbebas adalah gas hidrogen. Okey, kita kena kira dulu bilangan mol asid sulfurik, baru kita boleh kira bilangan mol gas hidrogen. Okey, gunakan MV per 1000. Tapi untuk kedua-dua eksperimen, kalau awak perasan tak sama maklumat yang diberi. 1, 20, 1, 10. So, untuk eksperimen 1, cikgu tulis 1 kat sini. Okey, kita akan kira dulu. Okay, bilangan mol asid sulfurik untuk eksperimen 1 ialah 0.004 mol. Okey, kemudian baru kita kira untuk eksperimen 2 0.4 darab 10. Okey, so bilangan mol dia sama. Okey, kalau sama, okey, bilangan mol gas hidrogen yang terbebas untuk kedua-dua eksperimen juga adalah sama. Kenapa 0.004? Sebab dia punya nisbah mol sama kan? 1 nisbah 1. So, akan samalah bilangan mol. Dan kita kira lah dia punya isi padu. Isi padu gas hidrogen yang terbebas. Okay, pada suhu bilik. Okay, darab 24, kita akan dapat 0.096 dm padu. Ataupun 96 cm padu. So, untuk kedua-dua eksperimen, isi padu gas yang terbebas adalah sama. Maka ketinggian dia juga adalah sama. Dia berakhir pada tempat yang sama. Okay, so tafsiran daripada graf ini, cikgu rasa dah kali ketiga dah repeat. Okay, kita ulang saja untuk bagi awak senang ingat. Kecerunan lengkungan set 2 lebih cerun kerana kadar tindak balas dalam set 2 lebih tinggi daripada set 1. Kenapa kita sebut kadar tindak balas set 2 lebih tinggi? Kerana kepekatan asid dia tadi lebih tinggi. Okey, dan explain lah kenapa awak kata kepekatan asid sulfurik lebih tinggi. Kerana asid sulfurik dalam eksperimen 2 mempunyai bilangan ion hidrogen per unit isi padu yang lebih tinggi. Okey. Kemudian dari segi ketinggian graf, dia adalah sama kerana bilangan mol ion hidrogen dalam kedua-dua set adalah sama, iaitu 0.004 mol. Ini bukti sama sebab kita kira. Okey, so itu saja penerangan untuk faktor yang ketiga, iaitu faktor kepekatan larutan. Okey, so kepekatan larutan ini mesti merujuk kepada larutan lah. Okey, larutan yang biasa kita gunakan ialah
acid. So, Assalamualaikum and thank you.